Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia serta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diberikan keizinan untuk kita bertemu dalam sebuah majlis yang penuh barakah. Di tempat yang penuh barakah ini, tuan-tuan, bagi meneruskan pengajian pada membahaskan kitab Aujazul Mukhtasarat fi Ilmil Hal. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang kita adakan pada malam ini adalah majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Majlis yang dihujani dengan rahmat Allah, serta majlis yang dinaungi oleh golongan para malaikatullah. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis pada malam ini. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahaskan tentang neraka dan syurga, serta keberkekalan ahli syurga dalam syurga dan ahli neraka dalam neraka. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah khabarkan pada pertemuan yang lalu bahawasanya orang yang kafir, orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
khalidina fiha abada. Mafhum daripada ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat akan orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi mereka Jahannam, dan mereka akan masuk ke dalam neraka, diazab di sana tuan-tuan, dan kekal selama-lamanya di sana, tidak akan keluar dan tidak akan musnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini tuan-tuan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, dan mereka akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apabila difahami bahawasanya ahli syurga kekal dalam syurga selama-lamanya, dan ahli neraka di kalangan orang-orang yang kafir itu akan kekal dalam neraka selama-lamanya, difahami juga tuan-tuan bahawa syurga dan neraka itu kekal. Dan kekalnya syurga dan neraka ni tuan-tuan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki kedua-duanya kekal. Kalau bukan kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki kedua-duanya kekal, maka nescaya kedua-dua syurga dan neraka itu tuan-tuan akan musnah. Kerana dari sudut zat bagi kedua-dua syurga dan neraka itu, kedua-duanya adalah dari jenis perkara yang harus pada akal makhluk. Maka makhluk harus musnah. Akan tetapi tuan-tuan, special case bagi neraka dan syurga ni kekal. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki kedua-duanya kekal, maka kekallah kedua-dua syurga dan neraka tersebut. Akan tetapi tuan-tuan, ada satu puak yang menyimpang daripada kenyataan ini tuan-tuan, iaitu golongan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, di mana mereka mendakwa bahawasanya neraka dan syurga tuan-tuan kedua-duanya akan musnah, wal iyadzu billahi min zalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang Ibn Taymiyah pada kurun yang ke-7 Hijriyah mengarang sebuah kitab yang berjudul Ar-Raddu ala man qala bi fana'il jannati wan nar. Beliau melakukan rad ke atas golongan Jahmiyah yang mendakwa bahawasanya neraka dan syurga itu akan musnah. Akan tetapi tuan-tuan, dalam kitab tersebut Ibn Taymiyah mengatakan bahawasanya yang betul adalah neraka yang musnah, adapun syurga kekal. Maknanya tuan-tuan, di sini Ibn Taymiyah telah pun bersekutu dengan golongan Jahmiyah tuan-tuan dalam isu ini pada separuh akidah mereka. Kalau Jahm bin Safwan mengatakan bahawasanya syurga dan neraka akan musnah, akan tapi Ibn Taymiyah kata yang musnah adalah neraka saja, adapun syurga kekal. Maknanya tuan-tuan, Ibn Taymiyah mengambil ataupun bersekutu dengan Jahm bin Safwan ataupun golongan Jahmiyah ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada separuh daripada i'tiqad mereka dalam isu ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang Al-Imam As-Subki, Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Beliau mengarang sebuah kitab tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, yang berjudul Al-i'tibar bi baqa'il jannati wan nar. Al-i'tibar bi baqa'il jannati wan nar. Kitab ini tuan-tuan dikarang oleh As-Subki, yang mana beliau adalah sezaman dengan Ibn Taymiyah. Dikarang oleh kitab tersebut Al-i'tibar bi baqa'il jannati wan nar, dikarang oleh Al-Imam As-Subki.
Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki bagi melakukan rad ke atas Ibn Taimiyah yang ternyata menyimpang dalam hal ini, tuan-tuan. Dan kenyataan Ibn Taimiyah mengatakan bahawasanya neraka akan musnah, ini adalah satu kenyataan yang bertentangan dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan ternyata ia bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim, sekaligus ia mendustakan ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sepotong ayat di dalam Al-Quranul Karim, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Mafhum daripada ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi mereka azab yang pedih di dalam neraka. Kemudian pada akhir ayat tersebut, tuan-tuan, Allah taala nyatakan khalidina fiha abada, kekallah sekalian mereka itu di dalamnya neraka abada, selama-lamanya. Jadi daripada ayat ini, tuan-tuan, kata ulama, apabila dinyatakan bahawasanya ahli neraka itu akan kekal dalam neraka selama-lamanya, yang di kalangan orang-orang kafir itu, maka difahami juga bahawa neraka juga akan kekal selama-lamanya, tidak akan musnah. Dan tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawasanya neraka akan kekal dan syurga juga akan kekal. Dan barang siapa yang mendakwa bahawasanya neraka itu akan musnah, maka dialah yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam neraka selama-lamanya, tanpa ada penghujungnya, tuan-tuan. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat Ibn Taimiyah yang mendakwa kononnya neraka itu akan musnah, tuan-tuan, dinukilkan pula oleh anak muridnya, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dalam kitab ini, tuan-tuan, dinukilkan kata-kata gurunya Ibn Taimiyah yang mendakwa kononnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, neraka itu akan musnah wal iyadzu billah. Dan ini ternyata adalah dakwaan yang jelas mendustakan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Tuan Syekh, wa ru'yatul mu'minina lillahi ta'ala bil 'aini fil akhirah bila kaifin wala makanin wala jihah. Dan orang-orang mukmin melihat Allah Ta'ala dengan mata di akhirat tanpa kaif, tanpa tempat dan tanpa arah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu daripada perkara-perkara yang wajib kita beriman dengannya adalah beriman bahawasanya orang-orang mukmin pada hari akhirat kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa kaif. Kaif ni, tuan-tuan, tanpa Allah Taala itu bersifat dengan segala sifat makhluk, tanpa tempat dan tanpa arah. Kerana bertempat dan berarah itu ia adalah sifat bagi makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, maka kalau begitu bertempat dan berarah itu ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, tuan-tuan, ia adalah satu perkara yang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan ini, tuan-tuan, adalah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada ahlul jannah.
wa hadza khassun bil mu'minin yarawnahu wa hum fil jannati bila kaifin wala makanin wala tashbihin wala jihatin kama nassa ala dhalika al-imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata ulama, nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga kelak ni tuan-tuan, ia adalah satu nikmat yang paling besar yang Allah Taala kurniakan kepada ahli surga. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini ia adalah satu nikmat yang khas bagi orang-orang yang beriman. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala sedang mereka berada di dalam syurga. Dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala itu tanpa Allah Taala menyerupai makhluknya, tanpa tashbih, tanpa ada penyerupaan di antara Allah dan makhluk, dan tanpa Allah Taala itu berada pada arah yang tertentu daripada yang melihat, dan tanpa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Dan ini tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah dinaskan oleh yang demikian itu, yang telah dinaskan akan yang demikian itu oleh al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahu al-mu'minuna wa hum fil jannah bi'a'yuni ru'usihim bila tashbihin wala kaifiyah wala kammiyah wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, pengasas kepada mazhab Hanafi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau tuan-tuan seorang sarjana yang wafat pada tahun 150 Hijriah, 1 tahun atau sama tahun dengan lahirnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi beliau telah berkata dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar, Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari akhirat kelak, dan orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mereka berada di dalam syurga, bi'ayuni ru'usihim, dengan menggunakan mata-mata kepala mereka, bila tashbih, tanpa ada penyerupaan di antara Allah dan makhluk, wala kaifiyah, tanpa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat-sifat makhluk, wala kammiyah, tanpa Allah Subhanahu wa taala itu ada baginya ukuran-ukuran yang tertentu, wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah, dan tidak ada di antara Allah dan hamba-hambanya itu jarak yang tertentu yang membataskan di antara yang dilihat dan yang melihat. Tidak seperti makhluk dilihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makhluk dilihat dengan bagaimana tuan-tuan? Makhluk dilihat dengan cara ada masafah di antara yang melihat dan yang dilihat, ada jarak yang membataskan di antara yang melihat dan yang dilihat. Tuan-tuan melihat saya pada arah yang tertentu, dan antara tuan-tuan dengan saya ada jarak yang tertentu yang membataskan antara kita berdua. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dapat lihat saya ada warna yang tertentu, bentuk muka yang tertentu. Saya berada pada arah yang tertentu daripada tuan-tuan, dan saya berada di satu tempat. Dan begitu juga apabila saya melihat tuan-tuan, tuan-tuan berada pada arah yang tertentu daripada saya, berada di arah depan.
Saya dapat lihat warna pakaian tuan-tuan, warna kulit tuan-tuan, bentuk muka, rupa paras. Dan tuan-tuan berada di satu tempat di hadapan saya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yurak la kama yural makhluq, kata ulama. La kama yural makhluq. Ahli syurga melihat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk itu dilihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli syurga tuan-tuan akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah mereka i'tiqadkan ketika di atas dunia tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana apa yang telah mereka i'tiqadkan tentang Allah ketika di atas dunia. Allah ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang enam. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya rupa paras, bentuk, warna. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya ukuran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Maka begitulah juga tuan-tuan, tatkala ahli syurga melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, persis tepat seperti mana apa yang telah mereka i'tiqadkan tentang Allah tatkala mereka di atas dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka berasa ragu-ragu tentang apakah yang dilihat itu Allah ataupun bukan Allah. Dan mereka tidak perlu bersesak-sesak untuk melihat Allah, karena setiap di kalangan mereka pasti dan pasti akan melihat Allah Subhanahu wa taala di tempat masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah warid dalam sebuah hadis riwayat al-Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatih. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, la tadammuna fi ru'yatih. Mafhum daripada hadis tersebut tuan-tuan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Kama tarawna al-qamara lailatal badr, seperti mana kalian melihat bulan penuh pada malam bulan mengambang. La tadammuna fi ru'yatih, maknanya tuan-tuan, kalian tidak akan bersesak-sesak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. yakni semua akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di tempat mereka masing-masing. Dan dalam satu riwayat yang lain, la tudammuna fi ru'yatih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, ay la yalhaqukum dararun, yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kalian tidak akan perlu bersusah payah ataupun bersesak-sesak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini tuan-tuan difahami bahawasanya ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka perlu bersesak-sesak, bahkan mereka tidak akan berasa ragu-ragu walau sedikit pun tuan-tuan tentang apa yang mereka yang dilihat oleh mereka itu adakah Allah ataupun bukan. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tuan-tuan,
perlu hati-hati bahawa hadis ini tidak ada padanya penyerupaan antara Allah dan bulan mengambang, tidak. Rasulullah berkata, sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, seperti mana kalian melihat bulan penuh pada malam bulan mengambang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajah syabah di antara melihat Allah Subhanahu wa taala dengan melihat bulan penuh pada malam bulan mengambang adalah dari sudut yang melihat itu tuan-tuan tidak rasa ragu-ragu tentang yang dilihat. Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikendaki daripada hadis tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebahagian di kalangan orang-orang jahil yang tidak mengambil ilmu secara bertalaqi, lalu apabila mereka sampai kepada hadis ini, wal'iyadzu billahi min dzalik, mereka mendakwa kononnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti bulan purnama. Dan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah satu kefahaman yang saqim, kefahaman yang bengkok, yang tidak benar. Adapun kefahaman yang benar terhadap hadis tersebut adalah seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Jadi ada dua riwayat, satu la tadammuna fi ru'yatih, dan satu lagi la tudammuna fi ru'yatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun golongan Mu'tazilah tuan-tuan, mereka mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dilihat pada hari akhirat kelak. Kerana kata mereka, kalau Allah taala itu dilihat, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Kerana mata manusia, kata mereka, hanya dapat melihat ataupun menanggapi sesuatu yang ada baginya rupa paras, ada baginya gambaran, ada baginya saiz dan ukuran, ada baginya bentuk, ada baginya warna. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seperti mana yang telah kita sebutkan tadi adalah satu perkara yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kata Tuan Syekh rahimahullahu taala, wa annal anbiya'a ma'sumuna minal kufri wal kaba'iri wa saghairil khissati qabla an-nubuwwati wa ba'daha. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di antara perkara-perkara yang wajib kita beriman dengannya adalah beriman bahawa para nabi itu terpelihara daripada kekufuran, terpelihara sekalian mereka itu daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kepada kerendahan dan kehinaan pelakunya sebelum atau setelah kenabian. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib kita meyakini bahawasanya golongan para anbiya, kesemua mereka itu tuan-tuan maksum daripada kekufuran. Maka dari sini tuan-tuan tidak boleh mendakwa kononnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari-cari Tuhan. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah pun menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak dari kecil.
dikurniakan ilmu ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sejak beliau masih lagi kecil. Maka oleh sebab itu tuan-tuan tidak boleh mendakwa kononnya tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari-cari Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad atayna Ibrahim rusydahu min qabl." Ayat 51 dari surah Al-Anbiya. Yani Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan hidayah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sejak dari kecil tuan-tuan. Maka tuan-tuan dari sini tuan-tuan, bila kita faham bahawasanya golongan para anbiya ternafi daripada kekufuran sama ada sebelum atau setelah kenabian, maka kita faham tuan-tuan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mencari-cari Tuhan seperti mana dakwaan sebagian manusia. Subhanallahil azim. Sebahagian di kalangan manusia tuan-tuan mendakwa kononnya apabila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat kaukab, melihat bintang di langit, lalu kata mereka, Nabi Ibrahim berkata, "Hadza Rabbi," ini adalah Tuhanku. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal perkataan hadza Rabbi ini kata ulama ia adalah istifham inkari. Istifham inkari ini tuan-tuan maknanya soalan yang diajukan bertujuan untuk nak mengingkari sesuatu kenyataan. Hadza Rabbi, yani ahadza Rabbi kama taz'umun, adakah ini Tuhanku seperti mana yang kalian dakwa? Tidak, ini bukan Tuhanku. Sebagai contoh tuan-tuan, saya pegang handset ni, kemudian saya berkata ini adalah biawak. Tuan-tuan akan kata ini biawak Ustaz. Bila tuan-tuan kata ini biawak, bukan maksud tuan-tuan mengiyakan bahawa ini adalah biawak. Akan tetapi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan berkata semikian, ini biawak Ustaz, maknanya tuan-tuan mengingkari kenyataan yang saya sebutkan tadi bahawa ini adalah biawak. Bila tuan-tuan kata ini biawak Ustaz, ini bukan biawak. Begitulah juga tuan-tuan Sayyidina Ibrahim alaihissalam bila melihat ke arah bintang, maka beliau berkata hadza Rabbi, bukanlah maksud ini adalah Tuhanku, tidak, tetapi maksud yang dikira-kira oleh beliau, ahadza Rabbi kama antum taz'umun, adakah ini Tuhanku seperti mana dakwaan seperti mana yang telah kalian dakwa? Tidak, ini bukan Tuhanku. Itu maksud daripada kalam Ibrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzu billahi min dzalik, ada sebagian manusia seumpama Said Qutb, beliau mendakwa kononnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari-cari Tuhan, dan kata beliau kononnya apabila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat matahari yang saiznya lebih besar, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, lalu kata Said Qutb, Ibrahim alaihissalam menyangka tanpa ragu-ragu lagi bahawasanya matahari itu adalah Tuhan, wal'iyadzu billahi min dzalik. Dan ini tuan-tuan ternyata satu celaan dan cercaan ke atas golongan para anbiya, dan ini tuan-tuan adalah satu perkara yang dusta ke atas golongan para anbiya, dusta ke atas Ibrahim alaihissalam. Sedangkan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, golongan para anbiya seperti mana yang telah kita pelajari di sini tuan-tuan, al-anbiya ma'sumuna minal kufur, golongan para anbiya kesemua mereka itu terpelihara daripada kekufuran sama ada sebelum atau setelah kenabian.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wal kabair, dan terpelihara sekalian mereka itu daripada dosa-dosa besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang pun di kalangan mereka, tuan-tuan, yang berkeinginan untuk melakukan zina, wal iyazu billahi min dzalik. Ada sebagian manusia, tuan-tuan, kononnya mereka mendakwa Nabi Allah Yusuf alaihi salam berkeinginan untuk melakukan zina dengan perempuan Al-Aziz, ataupun yang dinamakan sebagai Zalikha itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita yang seperti itu adalah cerita yang tidak benar, dinisbahkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yang kononnya Nabi Yusuf alaihi salam berkeinginan untuk melakukan zina dengan Zalikha. Dan ini adalah satu perkara yang tidak akan kita benarkan sama sekali, kerana pada cerita yang seperti ini, tuan-tuan, terkandung padanya celaan dan cercaan, hinaan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saghairil khissah, yaitu dosa-dosa kecil yang memperlihatkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi golongan para anbiya, tuan-tuan, golongan para anbiya, mereka ini maksum daripada dosa-dosa kecil yang memperlihatkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adapun dosa-dosa kecil yang tidak memperlihatkan kerendahan dan kehinaan pelakunya, ini harus dilakukan oleh golongan para anbiya, lakin yunabbahuna fawran, yakni mereka akan diberikan peringatan serta merta supaya bertaubat kepada Allah sebelum perbuatan mereka itu diikuti oleh orang lain. Yunabbahuna fawran lit-taubati qabla an yaqtadiya bihim fiha ghairuhum, kata ulama. Mereka akan segera diberikan peringatan agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan tersebut sebelum perbuatan itu diikuti oleh umat mereka. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah contoh dosa kecil yang memperlihatkan kerendahan dan kehinaan pelakunya, tuan-tuan? Contohnya, kata ulama, adalah mencuri sebiji anggur di pasar. Orang yang mencuri sebiji anggur di pasar, tuan-tuan, orang kata kalau dapat tangkap budak tersebut, orang kata teruknya budak ni, kejinya dia, hatta sebiji anggur pun dia nak curi. Ini dosa kecil yang memperlihatkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Begitu juga, tuan-tuan, contoh yang lain, mencuri-curi pandang ke arah wanita ajnabiyah dengan pandangan syahwah. Mencuri-curi pandang ke arah wanita ajnabiyah dengan pandangan syahwah, ini juga, tuan-tuan, adalah satu dosa kecil yang memperlihatkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Dosa yang seperti ini mustahil berlaku ke atas golongan para nabi, mustahil berlaku ke atas golongan para anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa asa Adam rabbahu faghawa. Nabi Allah Adam alaihissalam telah pun menderhakai Tuhannya, maka dia telah pun melampaui batas. Jadi daripada ayat ini, tuan-tuan, kita faham bahawa Nabi Allah Adam alaihissalam terlibat dengan dosa kecil yang tidak memperlihatkan kerendahan dan kehinaan pelakunya, dan Nabi Allah Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah setelah itu. Nabi Allah Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah setelah itu, dan Allah Ta'ala menerima taubat baginda. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini, tuan-tuan, adalah di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahawa golongan para anbiya terpelihara sekalian mereka itu daripada kekufuran,
sama ada kufur dari sudut i'tiqad ataupun perbuatan ataupun perkataan, dan mereka juga terpelihara daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang memperlihatkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan pula agama yang dibawa oleh golongan para anbiya serta syariat mereka bagaimana, itu nanti akan datang perbahasannya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Taala mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, Allah Taala panjangkan umur kita dan keberkatan. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami, anak-anak kita alami, pasangan kita, ibu bapa kita alami, satu guru-guru kita alami. Dan kita berdoa juga kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita semua dalam iman, dan Allah Ta'ala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Ta'ala himpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.